padri-padri juga datang ke kampung jauh. Mereka bawa barang makanan. Mereka bawa kain-kain. Bukan kain lama, kadang-kadang kain baru. Baju-baju fashion dari Amerika, dari Eropah, dari Itali. Dan cara mereka sampaikan agama Kristian lain. Dia tidak sebut tentang ajaran Yesus. Dia tanya, kampung jauh ada klinik kah? Tidak. Tidak ada. Kami ada bawa ubat-ubat, kata padri-padri. Mereka bawa ubat-ubat, sana mereka kata gula-gula ataupun gula batu untuk budak-budak kecil, supaya bila mereka datang, bila orang-orang kampung tengok saja kereta padri, ramai orang datang ke kereta. Dia cukup gembira bila dia jumpa padri-padri yang datang ke sana. Dan padri-padri itu bawa banyak barang-barang untuk diberi, bukan minta dari sana. Kalau padri-padri duduk sana, duduk satu tempat jauh dari longhouse dan masak sendiri, tidak masuk ke dalam dapur minta makanan. So, saya sangat sedih lah bila saya dengar dari ketua kampung yang saya pernah bawa ke agama Islam dulu-dulu, sekarang sudah murtad dengan keluarga. Bila seorang ketua kampung masuk agama Islam dulu, semua pengikut-pengikut, semua orang-orang di kampung terus masuk agama Islam. Sekarang kampung itu semua sudah jadi murtad. Saya pernah bawa 27 kampung di kawasan Kuching, Semerahan dan Sri Aman ke Islam. Sekarang cukup sedih. Setengah-setengah dari kampung-kampung itu sudah murtad. Tapi ustaz-ustaz ada pernah pergi sana. Kalau kata tidak ada follow up, ada follow up. Tapi inilah ustaz-ustaz yang tidak ada training tentang misiologi, tentang cara-cara metodologi dakwah, teknik-teknik dakwah, tidak ada. Bila mereka pergi ke kawasan pendalaman, waktu saya beri ubat-ubat, sebab saya masih ikut cara-cara dulu, kalau mau tarik orang, beri ubat dulu, beri dia kebajikan, social activities. Kalau anak-anak dia cacat, hantar dia ke tempat-tempat yang ada orang-orang pakar yang boleh jaga orang-orang cacat. Tapi ustaz-ustaz yang ikut program dakwah terus pergi ke kebun saudara kita itu, ambil barang tanpa izin. Kalau musim buah-buahan, ambil saja. Kalau dia tengok pokok-pokok pisang, terus tebang, bukan ambil satu dua, terus semua. Ini cara dakwahkah? Saya fikir kita perlu ambil tindakan. Jabatan Agama Islam termasuk JAKIM perlu buat kursus khas untuk ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang mau buat dakwah di kawasan pendalaman. Mesti ikut kursus. Di dalam kursus mesti ada subjek metodologi dan teknik dakwah. Sebelum saya masuk Islam sebagai padri, kami ikuti kursus misiologi 2 tahun. Sebelum masuk ke kawasan itu mesti tahu cara budaya orang-orang di sana, apa yang mereka perlu, dan bahasa-bahasa yang mereka pakai mesti mau dibelajar sebelum pergi sana. Saya pernah jumpa padri-padri di Mill Hill, London yang belajar bahasa Iban. Dia tidak datang ke Malaysia, sebelum datang ke Malaysia sudah belajar bahasa Iban. Cara budaya sudah dibelajar. Sebab itu saya fikir kita perlu rujuk balik dan buat sistematik. Kalau ramai orang keluar jadi murtad, bukan agama salah, cara kita sampaikan, cara kita buat follow up tidak betul. Sekian, terima kasih.
Pertamanya ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada ahli panel dan semua hadirin hadirat sekalian. Ana Osman Rizal bin Umar daripada Kuza dan mewakili himpunan mahasiswa Terengganu. Di sini ada dua persoalan. Yang pertama, bagaimanakah cara atau kaedah untuk memulihkan kembali seseorang yang telah terminum holy water? Dan yang keduanya, bagaimanakah kedudukan ataupun status seperti mana yang kita maklum sebelum ini heboh tentang Nur Aisyah Bukhari, dan adakah beliau sudah kembali kepada Islam ataupun masih kekal di dalam Kristian? Wallahu a'lam. Terima kasih. Sila yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Tuan Pengerusi serta barisan ahli panel. Saya nak sentuh dua persoalan. Yang pertama, Sila sebutkan nama. Saya Abdul Halim Abdul Rahman dari Kuala Terengganu. Yang pertama berhubung dengan holy water. Setakat yang saya ada sedikit maklumat berhubung dengan holy water oleh Protestan, cuma air biasa sahaja, sirap biasa. Tetapi yang kita dengar sibuk tentang holy water daripada Roman Katolik yang boleh menyebabkan peminumnya tidak boleh mengucapkan seumpamanya. Apakah holy water itu telah disihirkan atau tidak? Sebab yang Protestan tu makluman saya biasa sahaja. Yang keduanya, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada barisan ahli panel yang telah berusaha keras untuk menjalankan dakwah ke atas yang bukan Islam. Alhamdulillah. Cuma masalahnya perkara-perkara seumpama ini tidak dipublicitikan sebagai makluman kepada warga mu'alaf yang lain. Benda ni penting sebab warga mu'alaf yang lain ni juga perlu dapat tahu metodologi untuk dakwah kepada family mereka. Sebab kalau mereka lack of experience, mereka tak boleh nak buat kerja ni. Jadi saya mengesyorkan, kalau dah buat Alhamdulillah, kalau belum buat saya mengesyorkan diadakan satu usaha pengumpulan data-data dan maklumat oleh mereka yang telah memeluk agama Islam. Kalau boleh dikumpulkan dan dijalankan kursus dan seumpamanya, supaya benda seumpama ini, pengalaman-pengalaman yang telah pun dijalankan oleh barisan ahli panel yang cukup berharga ini dapat kita manfaatkan bersama. Wallahu a'lam.